Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillah, kita menyambung pembacaan hadis kita yang berkisar tentang man ataupun siapa. Kita petik daripada kitab Tajiz Atraful Hadis jilid yang kedua. Terima kasih kepada Ismail Khatib, Sabda Adi, Zalina Maisa, Sharifah Huda Al-Atas, anak kembar Azarida Ramli, Sabda Edi, Nur Hanisah, Muhammad Najib, Muhammad Hafiz, Maznun Osman, Latifah Sukarjo, Dila Fadilah, Marziah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang bersama dengan saya pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dikurniakan kesihatan, dihindari daripada segala mara bahaya dan musibah. Baik, hadis yang pertama pada pagi ini. Man wulida lahu thalathatu auladin falam yusammi ahadahum Muhammadan faqad jahila. Rawahu At-Tabrani an Ibni Abbas. Barang siapa yang telah dikurniai oleh Allah akan 3 orang anak lelaki. Siapa-siapa yang ada anak 3 orang anak lelaki Allah Ta'ala bagi ke dia, tetapi tak dinamakan salah seorang daripada mereka dengan nama Muhammad, seorang pun tak diberikan nama Muhammad, maka yang demikian itu jahil lah. Mak bapak tu jahil. Yang sulung pun lelaki, nombor 2 lelaki, nombor 3 lelaki, tiga-tiga tak ubuh nama Muhammad. Memadailah dalam 3 orang tadi seorang tu ubuh nama Muhammad. Jadilah yang pertama mungkin dia bubuh nama Maradona, dia minat ke bola. Yang nombor 2 ni dia buh nama penyanyi pula, tak Muali Gusti. Nombor 1 Maradona, nombor 2 Tito Santana, nombor 3 baru teringat. Dia kata kita tak ada anak nama Muhammad, dia bubuh nama Muhammad Ronaldo, minat ke bola ni. Tak apalah, kurang-kurangnya ada agak Muhammad. Ni tiga-tiga tak letak ni, buh nama pelik-pelik. Ya, seingat saya ni banyak nama pelik yang saya jumpa, yang
didasarkan kepada minat si bapa. Maka bila dia minat, dia letak nama tu pada nama anak dia. Jadi saya tak payah sebut lah sini kan jadi isu kan, mungkin dia nampak tapi tak berapa cantik lah. Bolehlah nama yang ada kebaikan, kita ambil tabarruk daripada dia, ambil kebaikan seperti nama para nabi. Okey, nama Nabi Adam, Idris, bolehlah Muhammad Adam, Muhammad Idris. Ada yang tak nak ubah nama Muhammad Zakaria. Dia kata malu Zakaria, nama Zakar kata dia. Zakar tu hang punya. Ni Zakaria, nama Nabi. Tak nak kena mengena Zakar dengan Nabi Zakaria. Nama Nabi itu Muhammad Zakaria ke, Boh Zakaria saja ke, sempena dengan nama Nabi. Yang kedua, kita bubuh nama dengan sempena nama para sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muawiyah. Buah nama sempena dengan nama sahabat Salman. Ambil keberkatan atas nama-nama mereka. Muhammad Salman, misalnya Muhammad Umar, letakkan ya sebagai satu nama-nama yang baik. Ataupun letak nama Ahmad. Ahmad. Cuba kita tengok nama ustaz kita tu, nama dia Ahmad. Ahmad Ibrahim bin Ahmad. Bapa dia nama Ahmad, dia pula nama Ahmad Ibrahim. Saya mula-mula dulu ingat nama dia Ahmad bin Ibrahim. Dak, nama dia Ahmad Ibrahim bin Ahmad. Nampak? Pak pun nama Ahmad, anak pun nama Ahmad. Datang ke kita Da'i Ahmad. Tak apalah, masih ada Ahmad. Tengok pula nama anak-anak dia, Yusuf. Mana dia tu, nombor 2 lupa nama dia. Sulaiman nama dia. Ambil sempena dengan nama Nabi. Di doa-doa mudah-mudahan panggilan-panggilan tu menjadikan berkat doa atas nama dia yang baik tadi. Maka kalau kita tidak menamakan anak kita, kata Rasulullah, walaupun seorang daripada 3 anak tadi yang lelaki, maka kita dikenali sebagai jahil. Jahil. Tetapi apalah maknanya nama Muhammad kalau kita panggil dia Mat? Dalam IC Muhammad, tapi duk panggil biasa mak. Panggil penuh lah Muhammad. Muhammad, orang yang terpuji. Apa makna Muhammad? Orang yang terpuji. Muhammad. Mudah-mudahan anak kita tadi terpujilah akhlaknya, mulialah orangnya dengan sebab nama yang baik tadi. Baik, Cik Syam kata nama anak dia Ahmad Syahir. Okey, lagi siapa lagi yang nama anak sini? Fadli Maksyah. Nama dia Ahmad Fadli. Baru tahu nama dia. Anak saya pun tak ada nama Muhammad. Amli saya ustaz. Tapi cucu kita Muhammad Syahrul Ridwan Ibrahim. Oi, panjangnya nama. Okey, alhamdulillah. Syam Bob, ustaz apa khabar? Hari ni boleh berjalan. Okey lah, alhamdulillah. Cuma tak boleh kaki terjuntai lagi. Nanti saya minta technician dia tukar kursi ni. Kaki kena duduk sila, tak boleh terjuntai, lenguh. Fauziah Hashim G, terima kasih. Mamu MK, lama tak dapat dengar Mamu. Syah Awang, saya ni Awang is watching. Hai, dia orang ni duduk meeting apa ni. Salmah, anak saya nombor 2 Muhammad Sufyan. Nama adik saya Muhammad Quyum, Muhammad Qatrun. Jangan, saya nak bangkit, saya nak ubah kursi jap. Okey, kalau pendek muda. Aduh, jap. Aduh. Jap. Aduh. Allah. Baru boleh duduk sila. Kaki dia tinggi sangat. Orang rendah, kursi tinggi, terjuntai.
Nampak tenggelam pula. Tak apa lagi dia orang ejah. Nampak bunga lebih daripada muka. Anak saya Muhammad Iskandar, Siti Aminah Ahmad, anak nama Azwan, Halimatun Sa'id, anak saya semua perempuan. Saiful Yusuf, anak saya Muhammad Omar Saifuddin. Oh, hari ni semua nama bagus-bagus. Aduh, letak dalam kita punya komen kita, alhamdulillah. Baik, Amriza Hashim, Muhammad Danish Khawarizmi. Ni nama anak pada Amriza Hashim. Hidayah Yan, Muhammad Aqil Diuk, nama anak saya. Hoi. Muhammad Aqil Diuk, hebat nama dia. Baik, kita sambung lagi. Jadi bagi akak-akak yang nak dapat nama anak, yang nak dapat anak tu, insya-Allah bolehlah nama Muhammad. Tak pun Ahmad. Yang mana dah beri nama Muhammad, panggil nama penuh Muhammad. Panggil dia. Tak payahlah panggil dia dengan nama yang tak elok, nama Mak Toyol, Mak Karung Guni, Mak Bon. Dulu mak semua kan. Okey, macam-macam mak zaman dulu ni. Baik. Aduh. Rohana Ma'ruf, ustaz boleh duduk bersila atau siapkan alas kaki yang tinggi sikit. Semalam saya duduk tapi kaki nyandar ke depan. Lunjur ke depan, lapik. Hari ni tak ada lapik meja ni. Ni kita sekarang ni kita live daripada tempat lain. Jadi meja lapik tak ada, kursi lapik. Baik. Man yang kedua. Man wulida lahu waladun fa'azzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Rawahu Abu Ya'la anil Husain. Man, siapa? Wulida lahu walad, beranak akan dia seorang anak. Allah bagi dekat dia isteri dia mengandung. Syukurlah isteri ni mengandung. Lama dah nikah tak mengandung, tak beranak. Yang beranak mak mentua dia. Dia tak beranak juga. Satu hari mengandung. Bila duk bersalin, apa Nabi suruh buat? Fa'adzana fi udhunihil yumna, maka banglah ia di telinga anaknya yang sebelah kanan. Wa aqama fi udhunihil yusra, dan iqamahlah di telinganya yang sebelah kiri. Lam tadurrahu, nescaya dia tidak memberi mudarat, ummus sibyan, oleh syaitan yang namanya ummu as-sibyan. Yang mana ummu as-sibyan ini selalunya dia kacau budak-budak sampai budak tu boleh jadi sawan. Okey, boleh jadi sawan. Orang-orang kita ni sebut sawan macam-macam. Sawan tangih lah, apalah, duk teriak saja. Satu contoh orang yang tak bang masa beranak ni, Ahmad Al-Baq. Tu contoh. Teriak siang malam. Ketua kampung pun tak tahu nak buat apa lah. Ketuk pintu tak jadi, ketuk apa semua, ketuk baru jadi. Itu nama dia Ahmad Al-Baq. Maka budak-budak ni ada sejenis syaitan yang duk kacau budak-budak. Nama syaitan tu namanya ialah Ummu Sibyan. Kerja dia apa? Kerja dia kacau budak-budak. Tu yang orang tua-tua dulu-dulu dia ambil minyak, dia sapu kat dahi, sapu kat sendi. Minyak apa? Orang tua-tua duduk buat minyak, campur dengan lada hitam lah, apalah. Kak Sum ingat, Kak Sum? Opa Haji ingat? Minyak celak. Nama dia minyak celak. Tempek sana, tempek sini, sapu sana, sapu sini. Itu nama dia minyak celak. Zaman dulu-dulu lah. Zaman lah ni, jangan kata minyak celak.
Celak pun tak ada lah. Kita tak pergi Mekah, tak ada celak Mekah. Ni ada celak India, inai India ni. Fatimah Juwita, okey, Fatimah Juwita kata, Assalamualaikum Ustaz, peminat setia mendengar ceramah Ustaz, all the best, good, very good Ustaz. Oh sudah, tua sungguh dah saya ni, Ustaz all the best kata dia. Tua dah. Baik, Rahmah Ismail, terima kasih. Syah Awang, syaitan yang kacau budak-budak Ummu Subian. Ummu As-Subian, bukan Subian, As-Sib, Sad baris di bawah. Nur Aisyah Abdullah, Nur Ahmad, Nur Medina, terima kasih Nur Medina. Okey, Nur Medina ni sibuk ke maknya ni, nak start kerja lah. Okey, Nuridah Nurdin, Kalsum Ibrahim, sihat alhamdulillah. Minyak telon ni minyak angin yang kita sapu dekat perut budak. Minyak celak ni kita buat sendiri yang berhad. Kita ambil pada minyak biasa lah, minyak masak, minyak nyok lah apa lah. Tu minyak telon yang kita beli kat kedai tu, minyak telon. Sarah Muhammad sebut minyak celak. Okey, jadi orang tua-tua dulu dia selalu pakai minyak celak. Baik, jadi bila kita azan pada telinga kanan dan kita iqamat pada telinga kiri dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara anak kita, cucu kita daripada gangguan syaitan yang nama dia Ummu Subian, yang salah satu kesan dia adalah kuat teriak budak ni. Masalah kita sekarang ni, banyak perkataan yang kita budak tu dengar, awal-awal dia beranak, awal-awal dia bersalin tu, apa perkataan yang mula-mula budak tu dengar? Nurse duk nyimbang. Nurse duk nyimbang. Okey, nyimbang lah. Dah cucuk ke? Dah berapa? 1, 2, oh iya ke? Dia nyimbang sambil beranak budak tu. Kadang nyimbang bahasa artis, tak jadi kahwin, ya anak tak bagi. Oh gitu, sambil duk sambut budak. So jadi macam tu. Cantik tak? Tengoklah cantik tak? Fresh tak? Yang tak? Kan? Cantik tak? Tengoklah cantik tak? Astagfirullahalazim, kan? Tengok duk sambut budak beranak, duk tanya cantik tak? Contoh yang mana faham? Tak faham sudah. Okey, Ismail Khatib tanya, ada yang diberi gelaran nama mak setan, wajib tukar nama lain? Mak setan ke, mak iblis ke apa ke, tukar nama lain. Mak dajjal ke, kena tukar nama lain. Nama tu buruk tu, tak elok gelaran itu, haram, bi'salismul fusuq ba'dal iman. Tak boleh menggelarkan nama-nama orang dengan gelaran yang buruk setelah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh entah ni. Baik, sebab itu kalau boleh, perkataan yang pertama budak tadi dengar ialah azan. Keluar je budak tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar dia dengar itu. Kalimah pertama yang dia dengar dulu. Baik, hadis yang ketiga, Siti Zubaidah kata, minyak daripada santan kelapa, buat sendiri, letak bawang merah, baunya kuat. Okey. Kemudian arwah mak saya, kata Azarida Ramli, buat sendiri daripada kelapa sulung, dari pokok sulung, dimasak buat minyak, campur dengan lada hitam, campur dengan bawang jantan. Itu nama dia minyak celak. Yang mana masih ingat lagi orang tua-tua dulu kita ni, minyak celak ni ada ya dalam piring tu, dalam piring dekat rumah kita tu. Baik, man yang ketiga, man wuliya syai'an min umuril muslimin lam yanzurillahu fi hajatihi hatta yanzura fi hawaijihim. Rawahu At-Tabrani an Ibni Umar. Barang siapa memerintahkan suatu perkara daripada hal-hal orang Islam,
nescaya tidak menilai oleh Allah Ta'ala buat menghasilkan hajatnya sehingga menilai akan dia pemerintah segala hajat mereka itu. Riwayat Imam At-Tabrani daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wuliya syai'an, siapa yang memerintah akan sesuatu, maknanya dia ada kuasa, dia mengeluarkan suatu perintah, min umuril muslimin, daripada hal ehwal orang-orang Islam punya hal, dia buat keluarkan perintah arahan daripada melibatkan orang Islam. Lam yanzurillahu fi hajatihi, dan pada masa dia mengeluarkan perintah tu dia tak melihat kepada Allah, tak menengok kepada hukum, dia main turut hukum dia ke suka dia ya. Langsung dia tak tengok perintah aku ni sesuai ke tak sesuai dengan perintah Allah, zalim ke tak zalim, langsung dia tak tengok. Fi hajatihi, dalam segala hajatnya tadi, hatta yanzura fi hawaijihim, maka pada masa itulah Allah Ta'ala kata, kamu tengoklah apa akan jadi musibah, apa akan jadi masalah kepada kamu. Dia takkan selesaikan masalah dengan sebab perintah yang kita keluarkan tadi tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak melihat kepada hukum, tak melihat kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi yang mana memerintah, yang mana memegang kuasa, tolonglah perintah dan mengeluarkan hukum mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jangan ikut perintah orang lain, tambah-tambah daripada golongan musuh-musuh Islam, daripada Yahudi dan Nasara, yang akan menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan Syara Rina Umar, masa bersalin anak nombor 3, dok yang sambut anak saya sepanjang dalam level room mengaji saya. Allahu Akbar, subhanallah. Dah kahwin ke belum doktor tu? Kan, kalau belum boleh buat menantu. Baik, Rosiah Osman, ustaz, cucu saya susah tidur. Sama dengan saya pun susah tidur. Kita serupa, boleh masuk kelab tak tidur. Baik, Ling Arafah, saya tak tahu ustaz, tengok pun tak pernah minyak celak tu seperti apa. Minyak celak tu minyak, ambil daripada minyak nyok, kita panggil diperah je santan tadi, buat jadi minyak, masak dia sampai jadi minyak, kemudian campur dengan lada hitam, campur dengan bawang, kemudian bacalah doa-doa ayat Quran semua, sapu, jadikan sapuan. Itu nama dia minyak celak. Baik, ustaz, selalunya nurse dan doktor akan bagi salam dulu sebaik kepala baby itu keluar. Sebab tu yang paling sempat azan dan qamat setelah selesai semua. Kata azpian. Yalah, tak ada pula Nabi suruh bagi salam pula, no? Tak tahu. Allahu a'lam, dia boleh jawab tak boleh jawab, no? Jadi hak Nabi suruh ialah qamat dan azan. Walaupun ada yang kata hadis ni tak kuat lah apa, tapi dia hadis bang. Nah, dia adalah hadis. Okey, yang tak hadis kata-kata kamu. Sebab saya ada dengar dalam satu ceramah satu ustaz, dia kata yang itu hadis ni tak ada lah, tak sahih lah apa. Itu hadis. Walaupun dia bukan kategori hadis sahih ke apa ke, tapi dia hadis hasan ke, hadis dhaif sekalipun, dia tetap hadis. Yang tak hadis kata-kata hang, kata-kata kamu tu. Hari ni ustaz-ustaz berani sungguh cakap, pandai-pandai, sungguh-sungguh tolak amalan, tolak sunnah-sunnah. Oh, dahsyat ustaz ni. Seolah-olah kata dia tu lebih mahal daripada hadis dhaif ni. Hang tu siapa? Tu hadis walaupun dia dhaif, tapi dia tetap hadis. Dia bukan hadis palsu yang ditolak, hadis palsu, hadis dhaif tak tolak untuk fadail a'mal.
untuk buat amalan, bukan buat hukum. Buat amalan tak salah, bukannya hukum. Apa hukum kalau tak qomat ustaz? Tak apa. Apa hukum kalau cucu saya tak bang ustaz? Tak apa. Macam tadi kan, tak sempat nak buat apa, doktor hak sambut pula sing nak baca bang apa, sikit lagi mana dia tahu. Sikit dia bukan boleh bang. Sebab itulah dia bukan wajib. Sebab dia tak melibatkan hukum. Dia dipanggil kelebihan beramal dengan amalan-amalan tu. Janganlah terus tolak, terus sesat pula tuduh. Ya, kurang-kurang dia masih hadis. Yang kita cakap ni bukan hadis, memang rapu cakap. Tu pun ada hati nak tolak hadis dhaif, hadis hasan dan sebagainya. Baik. Kemudian man atakum wa amrukum jami'un yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu, rawahu Muslim. Barang siapa yang datang kepada kamu berkehendak ianya memecahkan perhimpunan kamu yang masih bersatu, hendaklah kamu bunuh akan dia. Faqtuluhum ni maknanya perangilah mereka. Memecahkan kesatuan umat Islam, perangi mereka, bukan disuruh bunuh pula. Maksud faqtuluhum tu hancurkan, perangi mereka, tolak mereka. Main golongan yang nak pecah belahkan kesatuan Islam. Hari ni habis kesatuan Islam dipecah belahkan. Apa nama ni, Ikin Azizan, minyak celak yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran dibolehkan ke ustaz pun tak boleh pula. Itulah nama dia, minyak celak. Okey, lagi Zawang kata ada nas suruh bang sendiri, bukan bang. Ada ustaz yang kata tak perlu bacakan Yasin pada jenazah, tak sampai katanya. Macam dia pula Tuhan, sampai tak sampai. Aduh, kalau tak mau baca Yasin, buh karaoke, duduk depan mayat karaoke. Mana lebih bagus? Diam depan mayat, diam. Mana lebih bagus? Menyimbang depan mayat, karaoke depan mayat, baca Yasin depan mayat. Mana lebih bagus? Baca Yasin lah. Benda hak baik, ada manfaat. Ini kita nak kata haram, sebab kalaulah baca Yasin tu haram depan mayat, menyimbang lagi-lagi haram. Ni orang ramai duk nyimbang depan mayat tu. Iyalah, iyalah, ya Allah. Nampak, itulah waktu ada mayat dulu-dulu lah. Dulu kalau orang mati boleh ziarah, sekarang tak boleh lah. Dulu kalau matilah duk nyimbang. Iyalah ya Allah. Iyalah semalam jumpanya ya Allah. Itu lanjut ya Allah. Tapi semalam pun nampak dah lain. Gamaknya dia tahu dia tak ada kok. Iyalah. Kalau gitu kan, itu Nabi lagi tak cakap. Nabi langsung tak sebut iyalah. Kalau itu jangan cakap, diam. Daripada duk diam nyimbang, baik kau baca Quran. Tak boleh baca surah Yasin, kau baca Qul Hu dekat dia, baca Ikhlas pada dia. Baik, Wan Ramlah, Wan Ibrahim, ustaz nak tanya budak-budak ni, antara umur berapa hijab dia orang terbuka? Boleh tengok benda yang kita tak mampu. Kadang-kadang kita nak seram, macam-macam dibagi taunya. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita ni tak nampak. Jarang-jarang budak tu pun nampak. Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Kalaulah budak-budak tu nampak semuanya, tak tidur budak tu. Sebab tu Allah tutup. Jadi kalau budak-budak tu nampak, pilah berubat. Budak tu ada gangguan, pergi berubat supaya dia kembali tak nampak.
Bila tak nampak benda-benda tu, nikmat untuk dia. Boleh dia minum, dia tidur, dia makan. Pergi berubat cepat. Jangan anggap bahawa kalau kita nampak benda-benda yang tak nampak, jangan kita anggap bahawa itu keistimewaan pada kita. Itu bukan keistimewaan untuk kita. Baik. Habibah Hamid, hari ini ustaz nampak sihat. Hari ini kau datang riang, tersenyum buatku senang. Jimmy Yusri Yusof, kenapalah bila nak join majlis ilmu ada yang kacau, coverage sangkut lah, nyamuk meneru lah, KKM main rumah lah. Loh, KKM pun main rumah dah. Ini mesti COVID ni tuan-tuan. Okey, kita doakan saudara Jimmy Yusri Yusof diberikan kesihatan. Puan Siti Saltrivisha, Siti Munirah bilang dia lagu iklan satu ustaz. Okey. Tak sempat nak borak bila baby nak keluar ustaz. Bila baby keluar, alhamdulillah. Ucapan daripada para staf. Alhamdulillah, syukur Allah selamatkan dia. Siti Mariam, ustaz kaki dah baik belum? Belum. Baik yang tak cakap tu, yang cakap tu mulut, kaki duk diam. Kalau kalau mulut sakit pula tuan-tuan, tak cakap lah saya. Syukur pada Allah, Allah bagi sakit kaki saja. Baik, kita sambung lagi dalam hadis ni. Man atakum wa amrukum jami'un, kalau datang kepada kamu, kata Nabi, wa amrukum, dan mereka berkehendak memecahkan perhimpunan kamu, wa amrukum jami'un yuridu ay yufarriq, supaya kamu berpecah belah. Mufaraqah, orang tak ikut semayang tu nama dia mufaraqah. Yufarriq, faqtuluh, maka hendaklah kamu perangi mereka. Hari ini perhimpunan umat Islam dah habis. Dulu umat Islam berhimpun kuat dalam masjid. Sekarang sama-sama ahli jemaah masjid bergaduh. Yang ni boleh masuk, yang ni tak boleh masuk. Bertengkar-tengkar. Aku ada kad, hang tak ada kad. Aku ada jemputan, kamu tak ada jemputan. Aku ada dua, kamu tak ada. Dah sampai pintu pagar, tak boleh masuk. Merayu nak masuk. Bagilah, saya nak semayang. Bagilah. Tak boleh, balik. Esok nak jawab apa depan Tuhan? Bila saya tanya kenapa tak bagi masuk, bagilah masuk, mereka nak semayang. Tak, nanti saya nak jawab apa? Kalau mereka main tanya, saya tak ikut SOP. Nanti mereka nak tanya, saya nak jawab apa? Mana abang nak jawab? Abang nak jawab di dunia ke nak jawab depan Allah di hari kiamat? Depan manusia kau boleh jawab. Kalau mereka nak denda. Kalau mereka nak pecat kita sebagai AJK masjid, pecat. Tapi apa yang aku nak jawab depan Allah di hari kiamat? Orang datang nak sembah dia, tapi kau tak bagi. Bukan dia sakit, dia sihat. Dia dah cukup syarat, biarlah dia semayang. Beranikah kita nak jawab? Boleh tak kita jawab depan Tuhan nanti? Kenapa kau larang orang sujud kepada aku? Kenapa kau larang orang sembah aku? Allah tanya. Boleh kita jawab? SOP tak bagi. Nak jawab apa? Agak-agak orang tu defend tak kita? Ya, kami yang tak bagi. Hukumlah kami. Dah, mereka takkan defend kita. Tolonglah kaji balik benda-benda ni. Orang nak marah saya ke, orang nak kutuk saya, tak apa. Saya pun takut nak jawab depan Tuhan kalau saya tak tegur. Saya boleh jawab depan manusia, tapi depan Allah saya nak jawab apa? Alasan yang saya bagi ni Allah terima ke tidak? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang paling zalim daripada orang yang melarang orang memakmurkan masjid, yang menyebut nama Allah di dalam dia? Saya tak nak tuan-tuan.
Saya tak nak. Saya takut pada Allah. Kalau saya jadi macam tu, saya letak jawatan sebagai AJK masjid, saya letak jawatan sebagai pengurusi masjid, saya tak mau. Esok saya nak disoal di hadapan Allah. Oh, orang ni semua kan dakwa saya tak mau. Saya berlepas diri. Itulah. Sebab hari ni kita lihat perkumpulan umat Islam telah dipecahkan. Sakit. Kalau dulu umat Islam kuat bila ada jemaah dia sakit, sekarang sakit dah tak dipedulikan. Mati dulu umat Islam jadi kuat, penuh rumah orang, pasang kemah depan jalan, kita ingat kenuri, rupa mati. Hari ni mati tak ada siapa peduli. Dulu adik-beradik, cucu sepapan, dua papan, dua pupu, tiga pupu, bila kenuri kahwin, ambil cuti. Anak saudara kahwin, cucu saudara kahwin, opah saudara kahwin, ambil cuti. Opah saudara dia duduk di Barakah, kahwin, ambil cuti, berhimpun, boleh buat reunion. Kuat betul perhimpunan umat Islam. Tapi hari ni kalau siapa kahwin, tak ada siapa ambil cuti, melainkan pengantin dia ambil cuti. Satu persatu perhimpunan umat Islam dah habis. Penyakit apa ni yang menjadikan perhimpunan umat Islam ni pecah ni? Adakah wabak ataupun kuman itu yang membawa kebinasaan begitu hebat sehingga mengalahkan syiar-syiar Islam, ataupun ada tangan-tangan lain yang mengubahnya menggunakan atas nama kuman? Sebab itulah berhati-hati. Kita bukan setakat hidup di dalam dunia, kita akan jumpa Allah di hari kiamat. Takutlah kepada Allah melebihi daripada segalanya. Kalau rasa tak mampu, saya tak boleh buat apa, saya pun dapat arahan saya tak. Letak jawatan, bukannya wajib hang pegang jawatan. Nak tanggung apa kita di hari kiamat? Sanggup kita tanggung? Saya tak sayang pada jawatan, saya sayang iman, saya sayang amalan. Jawatan ni akan disoal oleh Allah di hari kiamat. Baik. Kemudian, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahu Muawiyah. Kata Nabi SAW, siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebajikan, nescaya mendapat petunjuk atau dia cukup faham tentang agama. Baik, di antara tanda-tanda Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kebaikan ialah Allah berikan kepada kita faham tentang agama. Ni kena ada perbezaan tentang orang yang mengaji agama dengan orang yang belajar agama. Banyak orang, tuan-tuan, yang belajar agama tapi sampai ke mati tak faham agama. Ada orang yang mengajar agama tapi dia tak faham tentang agama yang dia ajar. Nabi sebutkan dalam hadis ni, tuan-tuan, Nabi sebutkan bahawa kalau orang tu nak diberikan oleh Allah kebaikan, maka Allah Ta'ala berikan kepada dia kepahaman tentang agama. Jadi kita boleh faham. Sebab ada orang yang doktor PhD pun, bila datang satu-satu isu, dia tak faham masalah agama. Dia tak faham. Sebab apa dia tak faham? Bukan dia tak faham, dia tak cuba untuk memahami. Ataupun dia faham tapi ada benda lain yang menjadikan dia buat-buat tak faham. Akhirnya orang ini tidak mendapat kebaikan. Sebab tu, tuan-tuan yang saya muliakan, kalau dia faham tentang agama dia, macam saya sebut tadi, kalaulah saya ada sedikit jawatan, dengan jawatan itu saya buat satu benda yang agama pun tak apa nak suka,
Tak payahlah pegang jawatan, aku jadi orang biasa sudah. Bila orang tanya kenapa kamu letak jawatan setiausaha masjid, aku takut, aku tak lepas nak jawab. Apa aku nak jawab depan Tuhan? Aku nak jaga diri aku depan Tuhan. Sekarang aku jadi jemaah biasa sudah lah. Bagilah orang lain buat, aku tak mau. Ini orang faham, dia tak mau terlibat. SOP dia ikut SOP. Kalau kata masjid tu 100 orang, 100 dia ikut, dia bukan bantah pun. Tapi dia tak berani, dia tak mau terlibat dengan benda tu. Aku nak masuk syurga dengan jalan jemaah biasa, bukan dengan pegang jawatan. Nanti jadi fitnah atas aku. Aku nak jawab apa depan Tuhan? Ini nama dia orang faham. Baik. Baik, kemudian sambung lagi. Man lam yarhamun nas la yarhamhullah. Man lam yarhamun nas la yarhamuhullah. Rawahu At-Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri. Sekarang saya percaya apa yang orang katakan tentang anda adalah benar. Anda sebenarnya orang yang sesuai dengan kata-kata anda. Anda telah mengubah hidup termasuk saya. Terima kasih atas kebaikan anda. Lee Yung Pak. Oi, lain macam ni. Siapa Lee Yung Pak? Okey, lagi kita baca ajak komen-komen ni. Baik. Man lam yarhamun nas, siapa-siapa yang tidak bersifat rahim sesama manusia. Apa makna rahim? Rahim maknanya berkasih sayang. Rahim maknanya berkasih sayang, mencintai, belah ihsan, kesian belah. Itu nama dia rahim. Sifat rahim. Tengok kerusi kereta sorong kat Song, kita pun tengok tayar pun belum gelewar, balancing lari, alignment out. Ada orang belah pada kat Song, hantar daripada Singapura, hantar kerusi hebat kat Song, dapat made in Singapore. Mudah-mudahan senang pergi surau, dapat pahala. Senang. Tu nama dia apa? Kasih belah. Sian. Tengok opah cik ni, duk masak lah, sat bangkit, sat duduk, sat bangkit, sat duduk. Kita ni tua-tua, dah duduk nak bangkit tu seksa. Muda tak apa, bangkit tu melompat. Dia nak bangkit tu melompat orang muda. Yang tua-tua dia bangkit macam mana? Pegang dinding, bongkok dulu. Nah, ada yang merangkak dulu macam budak. Tu angkat punggung baru boleh bertegak. Bila dah tegak tak boleh jalan terus. Rehat seminit dua berdiri baru boleh berjalan. Dia tak boleh macam kita dulu-dulu muda-muda, bangun-bangun tu jalan terus. Dia jadi macam budak, tegak lo, betul pinggang lo, baru berjalan. Kalau dia tak betul pinggang, tiba-tiba dia terus berjalan, reboh. Ini orang tua. Sebab tu orang tua-tua ni tak mau masak berdiri dah. Semua masak main pondok-pondok, jadi macam budak. Cuba tengok budak-budak dulu, main pondok-pondok, dapur rendah, masak sampai bersila. Makan nasi pun periuk dia masak gulai, ikan seekor.
Duduk depan periuk tu makan, tak boleh mangkuk dah, duduk codok berubah. Malas nak ambil mangkuk dah. Allah. Tuan-tuan ni kalau mai di Pondok Al-Barakah ni macam-macam jumpa ke. Periuk dia tak boleh dah, gulai tak boleh lah mangkuk dah. Sekali pukul 6.30 petang perangat lain. Perangat balik, setengah ikan tadi perangat balik. Ada hak peti air, bolam peti air. 2 hari makan lagi. Makan sikit perut masuk hospital pula. Itu nama Hajar Rusnah. Hak bila punya nasi tak tahulah. Selagi aku beli telan, aku telan. Telan hospital pula. Pukul 4 pagi telefon, Kak Ros ni kena stroke ni, cepatlah. Mana ada orang stroke boleh telefon orang? Angkat telefon pun tak boleh. Tu nama dia stroke pun tak. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, kita kena kasihan pada orang. Orang sakit macam mana, orang tua macam mana, budak-budak macam mana, orang mengandung macam mana. Sebab tu kita lihat di negara-negara lain maju, untuk orang-orang yang orang tua, disable, macam-macam kemudahan mereka buat. Kita ni baru nak pergi ke arah tu, dah hak tak disable pun pakai juga. Tanda untuk orang kurang upaya. Kalau kita tengok di luar negara, tanda dia pun tak pakai dah, getah paip, main pakai nombor, tekan pin je. Sebab ada yang tak ada tangan, dia nak basuh macam mana? Tekan saja dengan kaki, air keluar. Dia orang fikir sampai macam itu. Untuk orang macam ni nak buat macam mana? Untuk orang yang tak ada kaki macam mana nak buat kaki palsu? Untuk orang yang tak ada tangan macam mana nak buat tangan bionik? Mereka memikirkan kemudahan untuk orang yang kurang upaya. Ini hadis Nabi ni. Ada laluan khas untuk mereka. Kemudian dibuatkan undang-undang yang ketat untuk budak-budak. Saya dah 2 malam dah orang duk telefon minta buat sembahyang hajat. Buat doa sikit sembahyang hajat baca Yasin. Budak ni 7 bulan kena dera. Ya. Ni rosak otak ni, doktor dah operate 3 kali dah kepala ni. Darah beku lah apa lah. 7 bulan. Teriak ke budak tu, hak mengasuh tak sabar, ketuk dia. Dulu dia duk pegang hammer, budak dia pun hammer lah, dia pun ketuk sekali lah. Bukan ketuk dengan hammer, ketuk kepala. Tah dia hempas ke dinding ke apa, kita pun tak tahu. Saya pun malas tanya. Dia kata budak ni pendarahan di kepala Ustaz, tolong dah 3 kali dah. Saya pun malas tanya apa sebab ni. Sebab saya rasa kesian, rasa nak marah. Kita nak marah, tapi nak marah boleh buat apa lah? Doa je lah. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik untuk budak ni. Sebab tu di negara-negara lain, undang-undang berkaitan kanak-kanak cukup ketat. Kita pun ketat juga di Malaysia ni, tapi tak tahu ketat je nak tahu. Payah kalau kita ni ada kabel. Dalam Islam dia bukan ada kabel-kabel. Hang salah, hang terlibat. Dia tak ada istilah kayangan. Sebab tu kita minta pada pihak berkuasa, cepatkan apa-apa siasatan, ambil tindakan cepat. Jangan tangguh-tangguh, jangan sampai jadi spekulasi, jadi fitnah, jadi bergaduh masyarakat. Ambil tindakan, siasat cepat-cepat. Dah 2 bulan dah cerita ustaz mana kan tak lucah-lucah ni. Kita pun tak larat nak buka. Asyik buka Facebook, cerita keluar. Asyik buka TikTok, keluar gambar. Ambil tindakan cepat, elakkan daripada berlakunya fitnah pada masyarakat, pergaduhan pada masyarakat. Tutup cepat-cepat. Ambil tindakan. Salah dakwah, tak salah umumkan tak salah.
Jangan sebarkan, jangan buka aib, serahkan pada pihak. Dan bila dah pihak yang diserahkan tadi siasatan, buat siasatan betul-betul adil, telus, supaya semua orang puas hati. Ini nama dia yarhamun nas, kasihan pada manusia. Sebab zaman sekarang ni orang boleh tuduh macam-macam. Selagi mana nama tak bersih, selama itulah kita ni dituduh. Apa yang orang tak tuduh pada sekolah kita dulu ni? Kita diam, tak kata, nak kata apa. Buat supaya benda tu bersih. Salah, salah. Tak salah, umum tak salah. Siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, la yarhamumullah, maka Allah tidak mengasihani kepada dia. Hari ini dah wujud manusia. Islam dia membawa kepada kita keadilan, kesamarataan, sama. Tapi bila kita tak ikut Islam, kita membawa perbezaan kasta, perbezaan darjat, maka dah jadi kepada kita satu kezaliman. Dan kezaliman itu tidak ada padanya sifat rahim, tidak ada sifatnya kasih sayang. Dan hari ini unsur kasih sayang dah hilang. Dah wujud perbezaan, dah wujud. Makna dah balik pada zaman penjajah. Kita pergi kepada era komunis. Penjajah, komunisme, Marxisme, dia membawa perbezaan kasta. Tengok penjajah-penjajah dulu. Tuan-tuan pergi negara komunis, saya tak sebutlah nama dia, yang boleh pakai kereta orang tertentu ya. Sebab tu ratio untuk rakyat di negara dia yang pakai kereta, 1 orang 1000. Untuk 1000 orang hanya 1 kereta pakai. 1000 orang seorang je pakai, bayangkan. Itu di negara dia, saya tak sebut negara mana. Negara yang paling kuat mengamalkan pahaman dictatorship, pahaman komunisme yang paling kuat. Tutup pintu, cukup, dia tekan. Ini nama dia tidak mengasihani. Mengasihani tak mau, lawannya bunuh. Dahsyat negara ni. Tak ada siapa nak melawat negara dia. Jadi kalau kita nak tiru dia, bukankah kita dah mengkebelakangkan nilai-nilai kasih sayang sesama manusia? Ya, kadang-kadang saya duk tengok benda tu pelik. Cikgu sekolah ada yang boleh pakai tandas, ada yang tak boleh pakai tandas. Pelik. Cikgu ni boleh pakai surau, boleh pakai tandas, boleh pakai kantin. Cikgu ni tak boleh pakai. Itu kalau dia nak berak macam mana? Saya jawab, bawa pampers kan? Apa masalah? Beraklah pampers. Balik rumah buang. Islam ke ajar macam tu? Mana sumbangan cikgu tu dah 20 tahun, 25 tahun mendidik anak-anak bangsa dia, sampai wujudnya sistem macam tu sekarang. Adakah kita nak mewujudkan sistem perbezaan kasta? Mana sifat belah? Akhirnya bila sifat belas kasihan tidak ada, kata Nabi, Allah takkan kasihan belah pada kamu. Bila Allah tak kasihan belah pada kita, macam-macam Allah boleh buat. Hujan yang turun patut jadi elok, dia jadi bah, dia jadi banjir. Patut jadi elok, Allah bagi tak elok. Laut tu tempat mandi mana, cari ikan, laut tu boleh tukar jadi gelombang besar, naik atas darat. Allah boleh bagi tanah elok, mai runtuh, reban, mendap, landslide,
Allah boleh buat. Allah boleh buat ekonomi jatuh merudum, harga barang jadi mahal. Allah boleh buat. Sebab rahmat Allah sudah hilang. Kerana kita juga sudah hilang rahmat sesama manusia. Man yatakaffalu li ayyas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Rawahu Abu Dawud an Thauban. Siapa yang menyanggup bagiku bahawa tiada meminta-minta ia daripada manusia akan sesuatu, maka aku sanggupkan baginya syurga. Riwayat Abu Daud daripada Thauban. Baik, Nabi SAW sebut, man yatakaffalu li ay la yas'alan nasa syai'ah. Man, siapa? Yatakaffalu li, kata Nabi, siapa yang menyanggupi, yang menanggung, sanggup kerana Nabi, kerana Allah. Yatakaffalu li alla yas'alan nasa syai'ah, yang mana dia tak meminta-minta kepada manusia. Dia sanggup tak meminta. Maka kata Nabi, wa atakaffalu lahu bil jannah, aku sanggup kepada dia dengan syurga. Allah bagi syurga pada orang-orang yang tak meminta-minta. Sebab banyak sekarang ni orang suka meminta-minta. Tambah-tambah dia mampu, kemudian duk minta. Kalau miskin, susah melarat, minta tu tak apa lagi lah. Ni dah senang duk minta. Yang di rumah tu beras 10 kampit, sardin tim 4 kotak, Maggi ni 40 paket. Apa yang tak ada? Tu pun duk minta lagi. Yang ni Nabi tak suka ni. Duk meminta. Zaman mudah hari ni zaman meminta. Buat baik dan minta. Buat baik kemudian buat minta. Kami tolong ni, bagi kat kami lah. Ini masalah. Sebab tu saya di Al-Barakah ni, nak minta tu malu. Orang tanya, ustaz, kalau apa-apa bantuan bagi tahu, saya diam. Saya diam. Kalau saya jadi dia, saya bagi terus. Kan? Dah nak bagi, bagilah. Bagilah. Ustaz, kalau ada apa-apa bantuan bagi tahu, bagi terus kan senang. Dah niat nak bagi. Jenis orang tak minta, dia diam. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita nak minta apa? Sebab tu kita ni bagi je. Terus duduk tanya, nak apa? Minta. Dah kamu dah niat nak bagi, bagi je lah. Dah ustaz tak minta, bila saya nak bagi? Dah kamu nak bagi apa? Kita di Al-Barakah ni kursi roda pun kita terima. Roda pun kita terima. Cuma kita tak minta. Sebab kita baca hak tadi ni, kita nak cari syurga, minta pada Allah supaya Allah buka pintu hati. Allah bagi. Nama kata nak meminta ni, malu ke orang. Bagi pada orang. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan bila kita ni menjaga aib kita, menjaga maruah diri kita, tak meminta-minta, mudah-mudahan Allah jaga aib kita dan Allah berikan kemudahan syurga pada kita. Jadi bagi tuan-tuan yang berhajat untuk doa banyak sangat ni tuan-tuan, jadi kita menghadkan sehari antara 30 hingga 40 orang saja untuk kita bacakan Yasin, sembahyang hajat, doa setiap petang. Jadi bagi tuan-tuan yang nak nama keluarga tuan-tuan, nama ahli keluarga, nama diri sendiri untuk dibacakan ayat Quran, Yasin, sembahyang hajat, tuan-tuan boleh hubungi Puan Zalina di talian 012
5449180. Okey. Dan saya ucapkan terima kasih, semalam kita dapat hadiah daripada Sabah. Saya lupa nama dia. Dia bagi ikan bilis untuk makcik-makcik pondok. Pakcik-pakcik pondok, saya tak tahu berapa kilo ikan bilis dia. Adalah satu plastik ni. Jadi saya nak suruh Haji Rosnah bungkus lah. Mungkin dapat seorang sejemput lah. Kan? Jadi jangan komplain orang bagi tu. Jadi tuan-tuan macam opah cik, kalau sejemput ni dapat 4 hari makan. Maklumlah sekali makan 5 ekor. Jadi terima kasih. Saya cukup suka bila dapat apa nama ikan bilis tu. Sebab elok sangat ikan bilis dia. Jadi kita akan agihkan kepada warga pondok. Kalau warga pondok tu tak apalah ustaz, kita buat nasi lemak sudah. Bagi mak tam masak nasi lemak tu, buah ikan bilis dapat 4 kali. Boleh juga. Kan? Jadi tak payah masak nasi dah. Saya masakkan nasi. Kan? Kalau saya bagi ikan bilis, kami kena masak nasi pula ustaz. Oh, inilah nama dia, pelaburan yang bijak. Masya-Allah. Kita akan agihkan nanti insya-Allah. Terima kasih ya pada akak-akak yang bagi kuih bahulu. Kita dah agihkan pada warga pondok. Okey, terima kasih. Yang mana agihkan, kita agihkan. Yang mana minta agih. Semalam kita dapat 7 kerusi roda daripada Singapura. 1 telah diagihkan kepada Kak Som kita. Terima kasih, dari Singapura. Ada lagi 6. 1 tu Ustaz Kazim duduk semalam, kecil pula dah, mau patah saya duduk tu Kang. Jadi ada pula orang nak bagi Ustaz Kazim kursi roda hak besar sikit. Dia tengok dalam video, dia telefon pula, kecil, kesian kat Ustaz, duduk pun tak boleh. Kak Som boleh lah duduk, dia nak bagi hak besar sikit. Boleh hak besar, tapi aku tak muat pintu. Sebab tu saya suka hak ringan, hak kecil ni comel, senang, lipat bola kereta senang. Apa-apa pun kita tak boleh komplain. Orang bagi pada kita, kita terima pun. Kita akan bagikan ada 6 lagi kursi roda ni pada yang memerlukan. Jadi siapa pelajar-pelajar pondok Pusat Pendidikan Al-Barakah yang rasa dah tak larat nak berjalan, jadi minta boleh jumpa dengan Haji Rosnah. Selain kita standby juga kalau ada kes kecederaan, kemalangan yang nak segera kursi roda, kita akan letakkan di pejabat bersama dengan maklum kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, insya-Allah setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan kepada kami akan gunakan untuk kebaikan bersama. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Kita jumpa nanti jam 3 petang. Dan pada malam nanti 7:30 malam rancangan Trek Asatizah. Saya punya giliran 7:30 malam ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok sejarah hidup saya di interview 7:30 malam di Astro Oasis. Dan pada 9 malam di TV Al-Hijrah, pun siaran langsung malam ni di TV Al-Hijrah, Facebook Al-Hijrah 9 malam insya-Allah. Sekadar itu sahaja. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.